Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini merupakan karangan untuk pengajian Am semester 3, iaitu temanya ialah hubungan diplomatik. Secara keseluruhannya, soalan yang bertemakan hubungan diplomatik, apa yang dia tanya ialah manfaat, kepentingan ataupun sebab menjalankan hubungan diplomatik, dan ianya akan membawa kepada jawapan yang hampir sama. Kita akan lihat satu persatu. Soalan yang pertama dalam STPM 2015, soalan yang ke-20. Melalui dasar berbaik-baik dengan negara luar, Malaysia mendapat banyak manfaat dalam bidang ekonomi. Isunya di sini ialah amalan dasar berbaik-baik dengan negara luar. Untuk fokus isunya ialah manfaat. Tetapi soalan ini dia nak manfaat dalam bidang ekonomi sahaja. Sekiranya pelajar menjawab dalam bidang, contoh bidang pendidikan atau bidang sosial, maka ianya akan salah. Contoh jawapan: memperoleh sumber bahan makanan, memperoleh sumber tenaga kerja, kemasukan modal asing, kemasukan teknologi moden dan meluaskan pasaran. Di bahagian pendahuluan seperti biasa, masukkan isu dan juga fokus isunya. Idea yang pertama, manfaat yang boleh didapati menerusi dasar berbaik-baik dengan negara luar khususnya dalam bidang ekonomi ialah memperoleh sumber bahan makanan. Untuk ayat yang pertama ini, pastikan pelajar menulis fokus isu iaitu manfaat serta difokuskan lagi dalam bidang ekonomi. Baru betul. Huraiannya, Malaysia amat bergantung kepada sumber makanan asas dari negara lain, memandangkan sumber ini tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Sebagai contoh, Malaysia bergantung kepada Thailand untuk mendapatkan bekalan beras, sumber perikanan, sayur-sayuran dan buah-buahan, manakala Filipina membekalkan gula kepada Malaysia. Manfaat yang kedua ialah memperoleh sumber tenaga kerja. Malaysia tidak mempunyai bekalan tenaga kerja yang mencukupi bagi menggerakkan sektor ekonomi. Oleh itu, kekurangan ini akan ditampung oleh negara lain. Misalnya, tenaga buruh dari Indonesia dibawa masuk ke negara ini untuk menampung keperluan dalam sektor pembinaan dan perladangan, manakala Indonesia memperoleh keuntungan melalui pengaliran masuk mata wang yang diterima hasil daripada upah yang diterima oleh tenaga buruh tersebut. Manfaat yang seterusnya ialah kemasukan modal asing. Pelaburan modal asing juga diperlukan untuk menggerak dan memajukan ekonomi negara, terutamanya dalam bidang perindustrian, perkhidmatan dan logistik. Contohnya, Malaysia kini menjadi tumpuan pelabur asing sebagai destinasi pelaburan strategik di tengah-tengah perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Malah sektor yang paling banyak mendapat perhatian adalah dalam sektor perkilangan. Selain itu, kemasukan teknologi moden. Kemasukan teknologi moden dari Jepun, Korea Selatan dan China amat membantu untuk memaju dan meningkatkan kecekapan pengeluaran barangan dan menyampaikan perkhidmatan di negara ini. Misalnya, Malaysia mengimport teknologi mengesan varian baharu COVID-19 dan vaksin Sinovac dari China dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 di negara ini. Akhir sekali, meluaskan pasaran. Dasar berbaik-baik dengan negara luar memberi kesan kepada dunia perdagangan. Perkara ini dilakukan menerusi kerjasama erat dalam bidang ekonomi. Misalnya, jalinan ekonomi mudah dibentuk dan dimeterai menerusi kerjasama serantau dan antarabangsa seperti menyertai AFTA, ASEM dan APEC. Di bahagian penutup, kita masukkan isu dan juga fokus isu. Pastikan ada sedikit cadangan sebagai contoh. Semoga pelaksanaan dasar kerajaan ini mampu memberi impak positif kepada masyarakat dan negara. STPM 2017, soalan 18. Malaysia telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar semenjak awal kemerdekaan. Bincangkan sebab Malaysia berbuat demikian. Fokus isu bagi soalan ini ialah sebab, manakala isunya ialah Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar.
Untuk soalan ini berbeza dengan soalan yang tadi, di mana soalan yang tadi manfaat dalam bidang ekonomi sahaja. Untuk soalan ini, dia umum, tak kisah bidang ekonomi ke, pendidikan ke ataupun sosial, mana-mana pun boleh pelajar jawab. Antara ideanya ialah menggalakkan pembangunan ekonomi, menjamin keselamatan negara, memberi atau menerima bantuan kemanusiaan, menikmati kelebihan pemindahan teknologi dan memperoleh sumber tenaga kerja. Di bahagian pendahuluan, pastikan kita masukkan isu dan juga fokus isu yang lengkap. Sebab pertama Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar ialah menggalakkan pembangunan ekonomi. Kerjasama diplomatik membuka peluang kepada kemasukan pelaburan langsung asing ke dalam negara. Suntikan modal yang disalurkan mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan sekaligus merancakkan ekonomi negara. Selain itu, barangan buatan Malaysia boleh menembussi pasaran luar negara dan mewujudkan kemasukan pertukaran mata wang asing. Kemasukan ini akan menambahkan pendapatan negara yang sekaligus mewujudkan kestabilan ekonomi. Sebab yang seterusnya ialah menjamin keselamatan negara. Kerjasama serantau diperlukan untuk membendung kegiatan jenayah rentas sempadan seperti pemerdagangan manusia, kegiatan penyeludupan serta pencerobohan oleh kumpulan bersenjata. Misalnya, ancaman negatif daripada pihak luar seperti jenayah lanun dapat dielakkan dengan adanya kerjasama dalam bidang keselamatan, perisikan dan pemantauan daripada kedua-dua belah pihak berkuasa. Selain itu, memberi atau menerima bantuan kemanusiaan. Misi bantuan kemanusiaan mudah dilaksanakan dengan adanya hubungan diplomatik dengan negara luar. Ini kerana bantuan seperti tenaga sukarelawan, barang makanan serta barangan keperluan harian akan mudah disalurkan kepada mangsa bencana alam di sesebuah negara. Semasa Indonesia berdepan dengan ancaman gempa bumi dan tsunami di Sulawesi pada tahun 2018, Malaysia telah menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke kawasan bencana. Tambahan pula, Malaysia mampu menikmati kelebihan pemindahan teknologi dari negara luar. Pemindahan kepakaran terutamanya dalam bidang sains dan teknologi dapat diperolehi tanpa sekatan yang ketat. Misalnya, perkongsian kepakaran teknologi pembuatan kereta dari Jepun telah membantu Malaysia dalam menghasilkan produk yang lebih berkualiti tinggi, meningkatkan kemahiran tenaga pakar tempatan dan melonjakkan aktiviti perdagangan kereta nasional ke peringkat global. Akhir sekali, memperoleh sumber tenaga kerja. Pengaliran masuk tenaga kerja mahir dan separa mahir mudah diperolehi dengan adanya hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar. Sumber tenaga kerja ini sangat diperlukan bagi memenuhi keperluan industri dan membantu pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, industri pembinaan di Malaysia sangat bergantung kepada tenaga kerja asing dari Indonesia, Nepal, Bangladesh dan Vietnam bagi memenuhi permintaan tenaga kerja di sektor ini. Bahagian penutup, contoh kesimpulannya jelaslah bahawa terdapat pelbagai sebab Malaysia kekal menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Moga hubungan ini akan terus dijalankan bagi kelangsungan rakyat di negara ini. STPM 2019, soalan 19. Dalam mengadakan hubungan luar, Malaysia berpegang kepada pendirian bebas, berkecuali dan berprinsip. Pendirian ini masih penting sehingga kini, jelaskan. Fokus isu bagi soalan ini ialah penting, bermaksud kepentingan Malaysia berpegang kepada pendirian bebas, berkecuali dan berprinsip. Jawapannya ialah menjaga imej dan kedaulatan negara, meningkatkan pencapaian ekonomi negara, mengukuhkan kerjasama dengan negara luar, perkongsian kepakaran dan teknologi serta menjamin keselamatan negara. Jika dilihat kepada idea bagi jawapan kepentingan pendirian ini, jawapannya sama dengan sebab Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik, iaitu soalan yang sebelum ini.
Pendahuluan bagi soalan ini, kita boleh ambil daripada soalan tadi dan kita olahkan sedikit untuk dijadikan ayat kita. Tapi pastikan dalam pendahuluan mesti ada isu dan juga fokus isu. Pendirian bebas, berkecuali dan berprinsip yang dipegang oleh Malaysia sangat penting untuk menjaga imej dan kedaulatan negara. Malaysia bersama negara anggota ASEAN telah mengisytiharkan Zoufan supaya kuasa besar dunia tidak campur tangan dalam hal ehwal di rantau ini. Hal ini sekaligus menjamin kedaulatan negara anggota. Selain itu, imej negara anggota dapat dipelihara dengan sebaiknya kerana segala masalah yang dihadapi di rantau Asia Tenggara dapat diselesaikan secara aman dan bukannya melalui kekerasan. Selain itu, pendirian ini penting untuk meningkatkan pencapaian ekonomi negara. Hubungan diplomatik yang erat akan memberi kesan langsung kepada ekonomi sesebuah negara. Ini kerana jalinan ekonomi mudah dibentuk dan dimeterai menerusi kerjasama serantau dan antarabangsa seperti menyertai AFTA dan APEC. Sebagai contoh, penyertaan Malaysia menerusi AFTA telah meningkatkan daya saing negara sebagai pusat perkilangan untuk pasaran dunia serta meluaskan pasaran negara ke rantau ASEAN secara bebas. Kepentingan yang seterusnya ialah mengukuhkan kerjasama dengan negara luar. Kerjasama ini dapat diperkukuh menerusi bidang politik, ekonomi dan sosial. Contohnya, kerjasama Malaysia menerusi SEAN WFZ bertujuan untuk memastikan kawasan ASEAN bebas daripada ancaman senjata nuklear. Di samping itu, Malaysia telah menyertai tabung kewangan antarabangsa IMF yang membolehkan Malaysia menerima bantuan kewangan sementara bagi menampung perbelanjaan memerangi pandemik COVID-19 ketika ini. Tambahan pula, pendirian ini penting bagi perkongsian kepakaran dan teknologi. Perkongsian ini dapat meningkatkan lagi kemahiran dan kepakaran dalam bidang perkhidmatan, perdagangan dan perindustrian. Contohnya, jalinan kerjasama antara Malaysia dan Taiwan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi terbukti melalui penjualan jenama terkemuka global Acer dan Asus di Malaysia. Kepentingan yang terakhir ialah menjamin keselamatan negara. Dasar ini akan menyelamatkan negara daripada segala ancaman percaturan kuasa-kuasa besar dunia kerana setiap negara yang berdaulat haruslah bebas daripada penjajahan kuasa asing dan bebas membuat keputusan. Sebagai contoh, Malaysia menjalinkan hubungan secara multilateral dengan menyertai forum serantau ASEAN bagi menyelesaikan pertikaian dan konflik perdamaian dan keamanan serantau. Bahagian penutup, mulakan dengan ayat penegasan dan masukkan isu serta fokus isu dan ada sedikit cadangan. Sekian saja untuk kali ini, jumpa lagi.